zakat dikecam lagi. Kita sembang dalam PM Tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sebelah kiri saya ni Cik Ahmad Fadil bin Hassan, COO di Lembaga Zakat Selangor. Dan di sebelah kanan saya ni tak lain Ustaz Hamizul bin Abdul Hamid, Ketua Jabatan Dakwah di Syariah. Dan insya-Allah hari ni kita nak bincangkanlah topik yang panas, tak panas. Okey, dan sebelum dia nak jadi lagi panas kan, sebab bila kata Lembaga Zakat Selangor ni pejam celik, diam tak diam, dah masuk tahun yang ke-30 tahun. Okey. Jadi sebelum tu mungkin boleh perkenalkanlah. Saya boleh saya panggil bos ke? Boleh bos? Boleh. Okey, Cik Fadil ke boleh. senang. Tak nak ada panggil Cik Fadil. Cemas rasanya. Kita panggil bos tu okey lah, sebab dekat office pun panggil bos je. Okey bos. Mungkin bos boleh cerita sikit bos punya sejarah ke sebelum ni, bertugas dekat mana dan berapa lama dah dengan Lembaga Zakat Selangor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, terima kasihlah Ustaz Zahan jemput saya sini, dan terima kasih Ustaz Hamizul untuk bersama-sama dengan kita hari ni. So sedikitlah nak cerita. Kalau nak kira saya di zakat ni kira baru lagi lah, baru setahun jagung lah kan, baru lagi di zakat. Tapi dari segi pengalaman bekerja tu dah hampir 25 tahun lah. So saya ni kalau nak kira, orang kata saya ni season bankers lah. Okay. So kebanyakan daripada experience saya sepanjang 25 tahun tu kebanyakannya dekat banking punya line. Mostly adalah Islamic banking. Dan saya juga pernah bekerja di insurance takaful company, asset management, investment bank, dan juga kooperatif jugalah. So kalau nak kira, saya bermula daripada di bahagian operation dan compliance. Lepas tu saya move to product development dan business development. Dan yang terakhir sekali saya punya position was sales dan marketing lah. So itulah sedikit sebanyak background experience saya. Terima kasih lah bos. Dan pengalaman kerja tu macam-macam ni. Di sebelah saya pula ni Ustaz Hamizul. Nak kata lama tak lama, mungkin Ustaz Hamizul boleh ceritakanlah sikit latar belakang, bahagian apa, benda semua, mula start kerja ni. Sebab kita start Lembaga Zakat ni, kalau tak silap saya 1994. Masa tu ada 10 orang. Ustaz Hamizul pula bila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita ya. Salam. Salam bukan tadi salamnya. Nak salam dia macam-macam tadi. Salam je. Allah. Salam pula. Terus. Gini ceritanya. Sebenarnya tarikh sebenar Pusat Zakat Selangor ni ditubuhkan ialah 14 Februari 1994. Teman sebenarnya hari tu neka-neka je. Rupa bila buka sejarah betul tarikh tu. Jadi maknanya betul lah, sudah 30 tahun ya. Kita ni wujud di bumi Selangor ni. Dan kalau orang kata kita ni banyak tak tahu ke, memanglah banyak tak tahu, tapi rasanya banyak juga yang kita dah tahu. Banyak buat trial and error ya. Di 30 tahun kalau orang menikah anak 5 dah rasanya. Itu kan. Jadi maknanya masyarakat boleh melihatlah dari sudut pengalaman tu, banyaklah kita ni. Baik, bila Ustaz Zahan tanya tadi berapa lama dah kerja Zakat Selangor, teman pun tak berapa lama lah. Cik Fadil tak berapa lah. Kalau Cik Fadil setahun jagung, saya 2 tahun jagung gamaknya. 2 tahun jagung. Berapa lama tu? Tahun ni 21. 21. 21.
2003 lah tamat masuk. Dan tu Cik Fadil dengan Ustaz Zahan. Ustaz Zahan ni ketua saya lah. Ya. 22 tahun tak banyak lah pun. Tapi muda-muda saya ikut gamoknya lah. Yalah, muda. Gamoknya lah. Okey. Teruskan tadi. Teruskan. Macam mana kerja? Jadi kalau tadi Cik Fadil kabur lah, dah banyak kerja tempat lain. Saya ni Zakat Selangor saya tempat kerja ke-8. Tempat kerja ke-8 Tapi ringkas ceritanya banyak-banyak tempat kerja di lembaga Zakat Selangor ni lah tempat yang saya rasa paling barakah lah. Barakah. Pasal kita kerjanya menegakkan rukun Islam. Bantu orang susah. Dan juga membantu orang kaya. Kita bantu orang susah dapat zakat. Kita bantu orang kaya ngeluar zakat. Demo terlepas daripada dosa. Dan dapat pahala. Besar tak pahala dan baktinya tu. Jadi bila tanya pengalaman saya di Zakat Selangor ni banyak jugalah. Ustaz Zahan. Kalau kata macam contoh ada pengalaman yang best ke dunia asnaf ke yang paling teruk ke ada ke? Kalau ikut antara pengalaman yang saya tak lupa, mula-mula saya masuk kerja zakat dulu, menyelamatkan 3 beranak di hutan Ulu Kemisah dekat dengan zoo negara. Itulah pengalaman yang saya tak boleh lupa. Kenapa? Banjir ke apa tu? Bukan, demo ni terbuang daripada masyarakat. Bapaknya bekas guru. Tapi minta maaf cakap lah, terlibat dengan Dalit ni dadah ni lah ya. Jadi dia bawa 2 orang anak perempuan dia, anak dara sunti. Seorang kalau tak salah umur 7 tahun, seorang 10 tahun, merempat dalam hutan. Saya pergi pun masa tu dengan Allahyarham Haji Aidi Munawir, dah meninggal lah ya, staf lama kita. Kita naik masih ada Abang Syam, masih ada Cik Syamsuri. Kan. Jadi kita pergi tu pun naik Pajero sampai satu tempat, Pajero tu dah tak boleh masuk lah. Pasal kawasan berbukit, dan bila saya keluar dari Pajero, saya kata ni Malaysia ke Indonesia? Kawasan tu dipenuhi dengan orang Indonesia. Dalam hutan. Dalam hutan betul. Hutan Hulu Kemisah tu. Jadi itulah pengalaman saya bila tu ini. Saya kata ya Allah, inilah kerja amil zakat ni sebenarnya orang tak tahu. Dan pengalaman saya dengan tim agihan especially terutama masa saya duduk di daerah dulu, kita menyelamatkan orang dari hutan ni bukan seorang dua Cik Fadil, banyak sebenarnya. Jadi itulah antara pengalaman yang saya tak lupa, yang saya rasa bertuah sangat kerja di zakat. Bos. Bos mungkin bos boleh maklumkan pada kami, bos handle berapa division, dan macam mana bos punya strategi. Bos duduk dekat COO, C level kan. Dia kata C ni nak cakap ni pun segan. Macam tu. Mungkin bos boleh explain lah. Title itself Chief Ketua Pegawai Operasi lah. Ketua Pegawai Operasi ni sebenarnya dia punya role adalah dia menyelia 4 division trust. 4 core division. Kita panggil core division lah. So core division ni adalah termasuk Division Kutipan, Division Agihan, Division Pembangunan Asnaf, dan Division Cawangan dan Hub, pengurusan cawangan dan hub. Counter tu lah. Ya, betul. So kalau nak ikut, ini adalah division yang terbesar lah dekat lembaga zakat ni. Dan inilah orang kata tunjang zakat lah. Jadi tanggungjawab tu memang sangat besar lah. Berat dia. Kan? Sangat berat lah. So apa-apa berkaitan dengan zakat ni, 4 ni lah orang tengok dulu. Tapi balik rumah tidur lena ya. Adalah masa dia tak lena. Adalah masa bila kena hentam tu tak lena juga ya. Betul. Kalau seminggu tu berapa kali lena tu cerita? Makin lama makin kurang lah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, walaupun tak kira lah penat ke tak lena ke apa, tapi yang pentingnya kepuasan tu saya dapat. Kan? Macam Ustaz Azmi Zul cerita tadi kan, pengalaman dia semua kan. So saya berfikir satu benda je. Bila saya masuk zakat ni, saya cakap bila saya punya prinsip satu, bila kita kejar dunia, kita dapat dunia. Tapi bila kita kejar akhirat, kita dapat dunia dan akhirat. Masya sekali. Allah. Jadi bila kita letakkan benda tu setiap sebelum tidur dan setiap kali kita bangun daripada tidur, kita fikir macam tu saja. Cakap aku buat ni bukan untuk dunia saja, untuk akhirat sebenarnya.
Kalau buat niat untuk akhirat, insya-Allah kau akan dapat dunia sekali. Jadi prinsip saya pegang macam tu lah. Dan untuk nak menggerakkan Part Division Trust sebenarnya bukan mudah juga. Ada lebih kurang 477 staff. Allah kan. So bukan mudah nak gerakkan diorang. Nak menggerakkan satu, nak menyatukan, nak sinergikan diorang tu pun satu lagi. Kan? Sebab walau macam mana kita tengok pun diorang saling berkaitan. Kan? Orang cakap tak ada kutipan, tak adalah agihan. Tak ada agihan, tak adalah pembangunan. Tak ada pembangunan, buat apa kita perlukan branch hub ni semua? Kan? Jadi benda tu saling berkaitan. Tapi konsep sekarang yang saya apply, saya reverse sikit benda tu. Sebab saya rasa kalau tak ada agihan, sebenarnya kita tak ada kutipan. Kan? So kalau orang fikir, oh kena ada kutipan baru kita boleh mengagih. Tapi sebenarnya kalau kita ada keberkesanan, kita punya effectiveness kedekat agihan tu dan juga termasuk pembangunan juga, insya-Allah kutipan tu akan datang tu. Jadi kita akan menggerakkan secara, orang kata secara emosional, kan? Sebab bukan senang kita nak bagi satu dakwah, syiar ataupun orang kata awareness yang which Ustaz Amizul punya Ustaz bertungkul lumus setiap hari, kan? Dengan dai-dai dia menggerak syiar. Tapi sebenarnya orang lagi melihat kepada macam mana kita menguruskan duit zakat ni. Kan? Bila kita ada pengurusan yang baik, lagi ramai lagi orang datang untuk membayar, untuk menjadi muzaki. Jadi itulah kerja kita ni. So saya letakkan agihan tu kat depan. Kalau orang selalu cakap, oh kutipan, saya rasa saya cakap, bila saya masuk zakat ni, saya cakap, no, kita patut letak agihan kat depan supaya indirectly kita menyeru orang untuk membayar zakat. Lebih memahami macam mana apa yang kita buat, kerja-kerja agihan kat sini, supaya kita boleh create awareness dan create orang kata perasaan ingin berzakat tu. Itulah isu kita yang sebenar, di mana kita selalu tengok, oh kita ada muzaki, kita ada asnaf, tapi yang tengah-tengah tu yang muzaki dan yang bukan muzaki dan bukan asnaf ni, kat mana dia orang ni? Kan? So dekat situlah saya rasa di mana fungsi saya sebagai ketua di bahagian operasi ni nak gerakkan division trust di operasi ni supaya sama-sama kita align, kita fikir sama-sama macam mana kita nak bergerakkan secara berkumpulan, rather than kutipan dengan agenda dia, agihan dengan agenda dia, pembangunan dengan agenda dia, and branch pun dengan agenda dia sendiri. Sebenarnya kita kena ada bersatu, and then lepas tu barulah kita akan nampak macam mana relevannya kita ni sebagai Cik Fadil, nak tanya sikit lah. Mana senang, ngutip ke ngagih kalau Cik Fadil rasa? Sebenarnya kalau ikut dari segi secara orang kata secara general dia, memanglah orang kata nak ambil duit lagi susah daripada memberi duit. Kan? Sebab nak beri duit dah dekat kita, nak bagi tak susah sangat ke nak bagi kat orang? Susah. Kita fikir macam tu lah. Tapi to be honest, saya cakap even nak memberi lagi susah sebenarnya daripada mengutip. Kalau kita tengok gerak kerja kita semua, saya cakap memang penat orang dekat division agihan. Tidaklah kita mengatakan kutipan tu senang, kan? Tapi orang kata memang dia punya conceptually memang kita nampak agihan ni lagi senang sebab kita memberi benda yang kita dah ada, kan? Tapi sebenarnya saya cakap kerja-kerja agihan ni sangat memenatkan, memerlukan energy level yang konsisten, kan? Dia ada gini Cik Fadil, kalau orang datang kepada kita nak bayar zakat, Ustaz Zahan kan, Nabi tak pernah suruh kita tanya pada orang tu dari mana sumber harta dia. Dia kata nak bayar zakat, kita terima sudah. Walaupun semalam sebenarnya dia dapat mana, menang nombor ekor 100,000 bayar zakat pendapatan. Tapi kita tidak disuruh tanya. Tetapi berbeza dengan agihan zakat. Bila ada orang datang minta bantuan, maka Nabi kata tanya dulu latar belakang dia. Itu menunjukkan dari sudut kesusahan mengenal pasti itu, dari sudut agihan lebih terperinci dan lebih memerlukan prosedur. Lebih banyak kena jawab kat atas. Betul. Kalau macam sekarang ni macam
kita ada netizen punya department kan. Department netizen dia orang kecam pompang lah. Lagi kita besar operasi lagilah kecaman tu banyak. Apa bos punya pandangan lah daripada segi tu? Alright, saya memanglah saya tak pernah lagi kan berada dalam keadaan macam ni lah sepanjang saya saya jadi season banker. Lah, saya kena menjawab sampai macam ni sekali. Dan tiap-tiap hari doktor fikir apa lagi orang kecam, apa lagi orang nak kecam kan. Lagi banyak benda kita buat, lagi banyak kita kena. Itu maknanya simptom amil sejati Robi itulah. Ini namanya sampai bila dia balik dia fikir itu betul itu. Tapi saya lebih suka melihat dari sudut positif. So macam tu cara macam mana kita nak dalam masa yang sama motivate diri kita juga dan juga motivate tim kita juga. Sebab apa, bila kita kena kecam tu, satu benda yang kita boleh ambil adalah mungkin di kalangan kecaman tu ada juga poin-poin yang boleh kita ambil. Orang kata ambil yang baik, buanglah yang buruk kan? Yang keduanya adalah dia sentiasa membuatkan kita sentiasa on top of our things. Makna kita sentiasa fikir cakap kalau kita nak buat apa-apa kita tahu nanti kan kena kecam ni apa-apa semua kan. Faham. Jadi kita kena lebih berhati-hati dalam gerak kerja kita. Mana kita ada fikir, kita ada satu approach mana kita berfikir lebih panjang lah dan lebih strategik. Sebab kita sentiasa berjaga-jaga nanti kena kecam lagi, kena kecam. Jadi kita akan lebih berhati-hati. Memang kadang-kadang result dia kena kecam juga. Tapi mungkin kecaman dia tak sehebat yang semula-mula sebelum kita kena kecam tu. So kita rasa macam kat situ saya dari sudut positif dia, saya ambilkan benda ni sebagai mempersediakan lagi saya untuk inisiatif yang seterusnya. Apa-apa yang saya nak buat tu saya akan fikir lebih panjang. Saya akan cakap, netizen tengok macam ni, angle diorang tengok macam ni. Jadi lepas ni kalau saya nak buat, saya akan fikir apa lagi netizen punya thought ni kan, pemikiran diorang yang mungkin akan jadi satu kecaman yang lebih besar. Kalau yang cabaran kat dalam operationnya tu, side yang paling mana yang paling mengerikan bosnya? Dia yang sebenarnya dia punya pemahaman kita yang sepatutnya yang kita ada adalah kita kena faham bahawa kita tak boleh memuaskan hati semua orang. Kan? Dalam apa sekali kita buat, kita memang tak boleh. Sebab perfectness ni semua milik Allah. Kan? Yang lengkap semua milik Allah. Kita manusia akan ada juga benda-benda kesilapan yang kita akan buat. Cuma dengan pemantauan, dengan kita ambil kira kecaman-kecaman ni juga, kita akan lebih berhati, kita minimizekan lah kesilapan-kesilapan ni. Tapi saya cakap dalam operasi saya sebenarnya cabaran yang paling berat, cabaran yang paling besar sebab saya sekarang bila saya melihat dari segi konsep agihan sebenarnya sebenarnya macam saya cakap lah, agihan tu sebenarnya jauh lagi susah kan, walaupun orang kadang-kadang mandang rendah, tapi sebenarnya saya dah tak tengok dekat agihan saja. Challenge yang lebih besar adalah pembangunan sebenarnya. Nak keluarkan asnaf tu. Kita ni dah 30 tahun buat kerja agihan kutipan, agihan kutipan. Dah tiba masanya kita memandang ke sesuatu yang lebih besar, yang lebih ada outcome yang lebih meaningful, yang bagi lebih kepuasan bagi kita, iaitu di mana kita memerdekakan asnaf tu. So macam mana kita nak fikir, macam mana kita nak keluar asnaf? Jangan bagi dia duduk selama-lamanya kat situ. Berapa ribu kita keluarkan asnaf tahun lepas? Alhamdulillah, tahun lepas adalah tahun pertama yang kita betul-betul mengubah gerak kerja kita semua, di mana kebiasaannya dari tahun ke tahun saya tengok average 1000 ke 1800 yang kita merdeka, yang keluar asnaf. Tapi tahun lepas kita dapat lebih kurang 4800 4900 asnaf yang kita keluarkan disebabkan gerak kerja yang kita buat. Kita review, kita bagi program-program pembangunan, kita bagi program pendidikan, kita bagi program keusahawanan. Maknanya dia orang tu keluar yang 4000 lebih ni, dia keluar tu atas tiket bantuan perniagaan je ke, ataupun ada dia ada mixture dua. Ada yang sebabkan social status, ada yang sebabkan pembangunan punya inisiatif directly daripada kita. So ada campuran kat situlah. Tapi in the end total numbers yang keluar 4000 lebih.
1,800. Ini melebihi target lah. Melebihi target kita. Kita target pun 4,000. Itu pun pada mulanya kita rasa macam susah sangat. Berdebar. Memang berdebar kan. Tapi alhamdulillah kita dah berjaya keluarkan. Dan ini jadi satu pembuktian di mana kalau kita fokus dan kita jalankan gerak kerja yang betul, insya-Allah result tu akan kita nampak kan. So inilah pada saya personally, saya rasa satu kepuasan bila saya dapat keluarkan Asnaf, dan eventually saya nak tengok diorang ni jadi muzaki pula, jadi pembayar pula. Itulah kepuasan paling besar duduk kat zakat ni, saya rasa. Dan saya rasa semua warga zakat Selangor perlu ada pemikiran macam tu kan. So kita tak nak jadi typical zakat institution yang just mengutip dan mengagih saja. Kita perlu fikir yang lebih besar daripada itu, merdeka kan. Dan eventually diorang jadi pula muzaki. Macam mana rasanya from zero to hero yes. Kalau dia membayar balik kan, bayangan dia dulu pernah rasa susah, lepas tu dia dapat bayar balik, dia sendiri pun akan rasa kepuasan. Kita yang menengok ni pun lagilah rasa puas, yang bekerja kat sini kan. Okey bos, banyak ditanya sebab dia bos kan. Jadi orang ni public, bila dia tengok macam lah kutip pandai, lepas tu tak bila minta ramai betul orang miskin ni. Mungkin ustaz boleh bantu ke? Saya nak bos dulu jawab. Ya, betul. Okey, memang macam tu. Persepsi dia memang macam tu kan. Tapi pada saya sebenarnya kita ada je information yang kita kongsikan selalu. Kemana duit zakat ni kan. Dan masyarakat kena faham sebagai institusi zakat ni, kita melapor kepada parent kita MAIS dan direct kepada Sultan. Data-data kita publish semua. Cuma bezanya ada orang tu dia ambil tahu ke ataupun dia tak ambil tahu kan. So data-data agihan semua kita publish semua. And then the perkara yang paling penting sekali, kita ada banyak auditors yang datang mengaudit kita. Ada 6 ke 7 auditors tu. Saya pun tak pernah tengok lagi lah satu company kena audit sampai 6-7 auditors ni kan. Macam tak ada kerja lain kita kena audit aja. Saya kejap-kejap datang report ini Jabatan Audit Negara, lepas tu datang pula Deloitte pula, datang pula PwC, datang sampai Sirim pun datang. Bos menyesal ke bertugas kat lembaga macam menyesal? Saya just nak bagi tahu semua yang bahawa betapa telitinya, betapa teliti kerja kita. Dan dalam lembaga Alpa kita lah ahli lembaga pengarah kita ada mufti pun dekat situ. Mufti Islam yang sentiasa memerhatikan kerja kita, sentiasa memberi pandangan untuk membantu kita. Dan kita juga ada division syariah. Ustaz Mizo pun boleh tengok semua. So kalau ada benda yang tak betul, lama dah kita kena. Lama dah orang cakap zakat ni tak relevan dah. Jadi kalau nak tengok dari segi bantuan, kita bagi yang bantuan asas je 600 juta ke 700 juta setahun kita bagi. Ini asas yang bantuan kewangan bulanan, bantuan makanan, bantuan rumah ni. Ini asas ni yang tempat tinggal, makanan semua kan. Itu saja 600-700 juta setahun kita bagi. Kan? So bantuan perubatan lagi lah. Iyalah. 120 juta dah naik tahun ni kan. So lagi banyak kita bagi kan semua. Jadi benda-benda macam ni saya rasa saya mohonlah masyarakat dapatkan orang kata fakta-fakta, informasi yang betul kan, melalui saluran-saluran yang betul, sebelum membuat komen-komen yang memberi satu orang kata impact yang tidak baik, tidak bagus kepada institusi zakat. Dia kadang macam ni Encik Fadil, saya suka buat lawak. Kita nak tahu pasal zakat, maka kita pergi tanya dekat siapa? Abang postman. Postman tu hojanya ngantor surat. Jadi kita tahan di tepi jalan, kita tanya dia, kenapa ya zakat Selangor ni kutipnya banyak, agihnya tak tukar hala? Agak-agak dapat tak jawapan tu Ustaz Zan? Tak. Ini saya yang meninggal postman tu lah. Betul. Sepatutnya bertanyalah kepada pihak lembaga zakat Selangor. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Baru dapat tahu jawapan secara terperinci. Sekejap. Bila kata
jawapan tadi kan ada tersebut pasal fatwa kan. Bila kata fatwa tu, kita ni ramai orang kata zakat ni memang pandai-pandai je, dia keluar kejap-kejap kutip engkau kata je. Siapa yang menentukan tu? Ustaz terangkan. Teman mulakan jawapan tu dengan CMD, cerah masa depan. Awak dia dah fikir dah CEO apa chief apa baru begini cerita dia ya. Kita di Lembaga Zakat Selangor ni Cik Fazil, tidak ada pun satu daripada tindakan kita yang terkeluar daripada landasan syarak. Betul. Pasal semuanya telah dipandu oleh fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan syariah yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor dan juga Jawatankuasa Penasihat Syariah Lembaga Zakat Selangor yang dipengerusikan sendiri oleh Mufti Selangor. Jadi sebab tu bila orang duk komen, contohnya baru-baru ni orang komen tentang zakat pendapatan, dia kata zakat pendapatan ni tak ada dalam mazhab Syafi'i lah, gedebang-gedebang. Sampai ada yang kata kalau motif zakat pendapatan ni haram. Dia kata kalau haram maknanya mufti pun haram juga. Mana kita ni bertindak atas panduan, bukan daripada kita. Termasuk juga dalam isu agihan yang orang duk marah. Sebenarnya kalau orang nak jumpa kita Ustazah, kita boleh khabar ada 15 prinsip yang mengawal agihan zakat di Selangor ni. Antaranya muraqabah, pengawasan. Bila kita bantu asnaf tu bukan kita melepas aja, bukan touch and go, dia touch and grow. Sebab tu tadi bila mana Encik Fazil sebut kan 4,000 sebenarnya hampir 5,000 tu nak nampak besar tersebut 5,000 ya. Yalah. Hampir 5,000 keluar daripada asnaf status fakir miskin. Betul. Sebab tu saya pernah juga Ustaz Azhan bertanya kepada orang-orang yang suka agih sendiri ya. Dia kata buat apa bayar kat Lembaga Zakat Selangor, orang miskin tak habis-habis juga khabar. Teman tanya dia, kata mereka agih sendiri ke? Atau orang miskin habis ke? Tak juga. Sama. Ni punchline itu tadi habis juga. Lepas tu saya tanya dia balik, berapa lama dah mereka agih sendiri zakat? Dia kata dah lama sejak teman kerja agih sendiri. Berapa ramai usahawan asnaf yang mereka lahirkan? Tak ada juga. Jadi menunjukkan kepada kita pengagihan zakat yang itibak dengan sunnah Rasul itu, iaitu melalui amil zakat itu terbuktilah keberkesanannya kerana ia mematuhi sunnah Rasulullah. Jadi sebab itu tadi kan bila Encik Fazil sebut pasal orang duk komen-komen agihan zakat, Ustaz Azhan teringat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 58. Teman nak khabar, Nabi orang pertama kena kecam. Nabi orang pertama kena kecam pasal dalam isu pengagihan zakat ni. Orang tak puas hati tentang agihan yang zakat yang Nabi buat, sampai Allah turunkan ayat itu backup Nabi. Jadi sebab tu kalau saya lah ya, orang yang mengecam ni hati-hati, takut-takut dia mewarisi perangai Zulkhuwaisiyah, iaitu laki-laki yang mengecam Nabi hingga Nabi kata kepada apa? Nabi kata kepada Zulkhuwaisiyah, celakalah kamu, wailaka, celakalah kamu. Sebab engkau ni tak tahu pura-pura tahu. Dalam urusan pengagihan zakat ni sebenarnya tidak boleh ada sebarang pilih kasih, favorable, favorable orang putih kata kan, ataupun double standard, sebab apa Nabi sebutlah hadis Sahih Bukhari, kalau tak salah saya Nabi mereka yang menjadi penjaga harta umat Islam, bendahara disebut situ dia sebut bendahari bendahara yang menjaga harta umat Islam itu, ada kata dia menyeleweng, dan benda yang diseleweng tu bukan besar mana pun Cik Fazil, sebesar jarum je pun, maka dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Teman tak siap itu. Orang lain masuk syurga, kita duduk lagi duduk jawab. Okey, ada bila kata macam zakat ni, zakat dia mesti daripada harta bersih. Ada pula, sebab saya pernah lah orang tanya, dia kata kalau nak bayar zakat guna harta haram boleh ke? Sebab dia kata nak sucikan harta tu bayarlah zakat gitu. Dekat mana function harta haram tu, dekat mana boleh dihalalkan macam tu bagus benar soalan Ustaz Azhan ni. Sebenarnya orang tanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Tangan Jibril lah ni. Dekat Jibril orang pilih lah. Maksud tanya bos.
Kalau kita rujuk dalam hadis sahih Imam Bukhari dan beberapa hadis yang lain, Nabi kata tidak boleh menzakatkan atau disebut sedekah itu ya. Tidak boleh memberi sedekah dari harta yang sumbernya haram. Diketahui haram lah. Ya. Contohnya jual dadah boleh, dadah tak boleh ya. Dadah ya. Jadi maaf cakap lah, jadi pelacur ya, ataupun menang nombor ekor, khoja-khoja yang haram itu, maka hasilnya haram, tidak boleh dizakatkan dan tidak boleh disedekahkan pun. Malah ada hadis sebut kalau dia bersedekah juga dengan harta yang haram, tidak mendapat pahala baginya melainkan dosa. Sebab dia perbuatan tu dosa ya. Maka dapat dosa je, tak dapat pahala pun. Sebab tu lah isu zakat ni Ustaz Zahan, memang kita tak akan terima lah harta haram. Tapi duit tu dia nak, kalau ni dia nak pergi mana? Nak ke mana? Mudah je. Kita ada Baitul Mal. Malah lembaga zakat Selangor pun dilantik oleh pihak Majlis Agama Islam Selangor untuk mengutip harta-harta tidak patuh syariah. Maka datang ke pejabat zakat, khabar ni teman nak bayar harta tidak patuh syariah. Berapa? Tak banyak, 4 bilion je. Nelayan dia 14 kali pegawai tu kedegung hampir meninggal dia buatnya kan. Tapi dia buat apa mana ketakwaan dia tu, sebabkan dia surrender, dia serah kepada Baitul Mal ya. Itu salah satu cara untuk meluruskan benda yang tidak betul lah. Ustaz, yang ni Ustaz ni saya nak tanya kat bos lah. Isu yang paling terbaru ni isu khutbah. Okey, pandai dah. Awak pun cakap baca khutbah salah, buat baik salah, cakap apa orang nak sebenarnya kan. Jadi macam first saya nak tahulah kan, teks khutbah tu siapa yang sediakan. Ikut main langgar je ke? Ikut suka hati mak bapak aku lah contoh. Dia kata kan, aku nak buat khutbah ni aku baca je. Allah, sebenarnya ada juga orang komen. Sebenarnya saya pun tak tahu, baru saya tahu. Encik Fazil itu pun spesial pegawai di bahagian unit khutbah Jais khabar. Dia mengkhabar Ustaz, sebenarnya setiap teks khutbah yang rilis dan dibacakan di seluruh negeri Selangor ni adalah dengan pemantauan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri. Maknanya tak akan lulus teks tu kalau Tuanku kata no. Maknanya bawah pemantauan baginda. Dan dalam proses penghasilan teks khutbah tu, biasanya saya sendiri menulis khutbah. Bila kita dah siap satu teks khutbah, ada jawatan kuasa panel penilai khutbah yang akan menilai khutbah tu. Masuk kita saja dia bukan lulus 100%. Akan ada pembetulan-pembetulan supaya menepati kehendak yang sepatutnya. Jadi bila khutbah tu dibacakan, bukanlah tak ada penapisan. Dan daripada Jais lah. Daripada Jais sendiri ya. Dan sebab itu kalau orang mempertikaikan khutbah, sebenarnya salah satu faktor dia tak faham. Khutbah ni dia ada dekat sana elemen targhib wa tarhib. Ada elemen yang memujuk orang dan ada elemen yang menakutkan orang. Dan dalam khutbah juga dia ada elemen untuk memberikan penerangan. Dan kadang-kadang kita nak beri penghargaan. Contoh khutbah zakat baru ni, kalau kita menelitinya, tajuk pun terima kasih pembayar zakat. Dan dalam tu kita masukkan informasi-informasi yang mana ramai orang tak tahu lah. Lembaga zakat Selangor ni udah usianya 30 tahun. Kalau kita tak khabar, dia mengingat lembaga zakat Selangor ni baru 14 tahun, gamuk ni tak. Dia tua lagi lembaga zakat Selangor dari diri dia tu kan. Jadi dengan itu kita nak bagi faham masyarakat, khutbah ni fungsi dia adalah untuk memberi informasi, mendidik dan mengajak orang. Sebab tu kalau kita dengar betul-betul khutbah baru ni, saya kebetulan solat dekat Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13. Duduk pula dekat dengan speaker ni, tak boleh tidur. Tidur lah. Kalau duduk jauh aircon pula tu, alamatnya GMD, gelap masa depan. Kan? Jadi kita dengar satu-satu khutbah tu bukanlah sebab teman yang nulis khutbah tu ya, tetapi kerana kita dengar yang paling orang komen dekat saya, Ustaz, dia tak tahu saya orang ni. Dia kata, Ustaz, woi, teman suka benar. Dia kata yang hujung tu bila mana Tok Khatib sebut kepada pembayar zakat, terima kasih diucapkan, jazakumullah khairan. Mana itu suatu doa kita semoga Allah memberi ganjaran yang berlipat-lipat ganda kepada pembayar zakat. Patutnya pembayar zakat amin kan. Biasa kita mendoakan mereka di atas mimbar. Itu. Okey.
Ini okey. Bos pula, bos tak ada. Bos tadi awal bos kata sekarang ni makin kurang tidur. Kan? Jadi isu khutbah ni dia jadi isu. Okey, dia jadi isu. Jadi ya bos punya bila orang dah kecam apa lagi orang cakap. Tak habis-habis. Hari tu isu lain ni isu khutbah pula. Bos punya ni apa bos? Bos punya komen. Okey, saya pun duduk dekat speaker juga. Senasib lah kita. Memang purposely duduk sebab tak nak bagi tidur lah. Okey, bagi tu. Sebab saya memang menunggulah tu khutbah. Memang dalam planning kita dah dimaklum kan, bila tengok poster Ustaz Mizo tu kata saya memang cari ni, kata Ustaz Mizo dekat Masjid Tabung Haji. Saya ke situ kan. Ustaz cari saya di KWSP lah. Aduh, Mizo je kau cari. Ini ada bapak saya nak tahu yang komen tu bos. Saya Ustaz Mizo ni dia lain. Yang ke? Dia lain sikit. Okey. Saya memang bila saya dengar orang kecam ni semua, saya sebenarnya personally saya rasa sedih. Saya rasa sedih. Sebab apa? Sebab bila orang cakap mempromosikan lembaga zakat Selangor apa semua, saya cakap untuk rasa macam menerima tu secara terbuka, bangga, menerima secara positif, secara bangga, rasa macam institusi zakat ni dah menjalankan tanggungjawab dia. Dan dalam masa yang sama memanggil lagi untuk pembayar-pembayar lain datang, yang belum membayar datang untuk bayar zakat, dan yang akhir sekali berterima kasih. Betul. Berterima kasih itu menunjukkan betapa kita menghargai orang-orang yang membayar zakat, walaupun kita tahu dia akan dapat reward dia dekat akhirat nanti. Betul. Kan? Tapi dekat dunia lagi kita dah buat rasa dia, biar dia rasa ada feel good factor. Kan? Jadi sebab saya faham, sebab khutbah ni sebenarnya satu media memang sangat powerful. Sangat powerful. Kan? Bila dia syiar dia lagi better dan dengan crowd dia lagi besar kan. Kita nak buat kadang-kadang aktiviti-aktiviti kita dapatlah 100 orang, 20 orang, 50 orang. Tapi podcast ni memang 4 juta ni. 4 juta ni. 4 juta yang di luar lah, yang tengok tak tahu lah berapa ramai. InsyaAllah isu the best. Baiklah isu the best. Lagi nak satu lagi isu. Betul. Tapi memang saya cakap macam tu lah. Saya cuma terdetik dah. Bos boleh tidur lah. Maknanya malam tu bos boleh. Saya duk terfikir kenapa hidayah tu tak sampai. Saya rasa macam bukanlah kata saya boleh tidur, tapi buat saya banyak berfikir. Rasa macam saya mengharap lah mana orang boleh nampak dari lebih banyak daripada sudut yang baik daripada yang tak baik. Kan? Dan saya mengharap orang-orang yang membuat komen tu, kecaman-kecaman ni, tidak membuat komen-komen macam tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tengok bukannya orang tu orang yang jahat ke, orang baik-baik juga kadang-kadang. Nampak muka ada, nampak muka anak soleh tu, anak soleh semua kan. So saya mengharapkan dia orang-orang macam ni lah yang akan membantu kita ni, membantu untuk memberi kesedaran tentang zakat ni, kepentingan untuk berzakat ni kan. Sebab zakat ni memang kita tak boleh nak cakap apa, dia rukun. Rukun Islam. Bukannya kita ada option nak bayar ke tak nak bayar ke. Dia rukun kan. Jadi rukun ni kita tak boleh lari lah. Kan? Macam kita semayang juga, tak semayang salah. Kan? Gelap masa depan lah. Gelap masa depan kan? Jadi benda-benda macam tu lah. So saya terkilan dekat situ lah. Saya rasa macam bila saya keluar tu, saya rasa macam alhamdulillah, baguslah khutbah ni semua mencapai berapa ramai audien dekat masjid ni semua kan. Tapi bila keluar komen macam tu, saya rasa ya Allah Tuhanku, kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa ada pemikiran untuk memberi komen-komen yang macam ni? So itu yang saya rasa macam terkilan sikit. Mungkin lah rasa nak tidur tu pun terfikir lah tidur jugalah kan. Buat fikir besok nak masuk meeting lagi, nak jumpa Ustaz Zah, nak tanya still macam mana. Itu appraisal tu belum lagi. So dia macam nak tanya banyak lagi soalan. Ada tu appraisal.
Mungkin lah ustaz ni mungkin sebab ustaz penulis khutbah kan, mungkin ada sedikit cadangan lah. Cadangan tu mungkin kalau khutbah lepas ni dia terima kasih pembayar zakat, dan mungkin kita boleh bagi tahu dekat dalam teks khutbah tu berapa dah kita bantu bantuan kewangan bulanan, fakir miskin, bantuan Ramadan, macam tu lah, mungkin dah boleh, mungkin boleh dia tambah baik. Sebenarnya memang waktu itu kalau kita tengok dalam teks kita ada banyak figure, sampai saya di komen juga. Apakah banyak benar figure? Itulah ceritanya. Itu masalah orang kita ni. Bila tak dikabur dia mau nak tahu, bila kita bubuh dia mau komen banyak berbenar figure, sampai ada kata ni nak jack lembaga zakat Selangor. Jadi itulah, jadi sebenarnya kita memang cuba macam dalam khutbah baru ni pun, kalau kita tengok, kita masuk dekat situ perbandingan tahun 2017 dengan 2022, supaya orang nampak perbezaan. Dulu banyak mana nerima zakat, sekarang banyak mana nerima zakat. Tapi masih juga orang yang melihat dari perspektif negatif ni, dia tengok hak negatif jugalah. Dia tak nampak yang positif. Itu. Okey. Ni bos, ni isu ajar. Ni panas. Saya nak ambil isu yang best-best je. Best tanah. Okey. Bos pun maklum, Ustaz Hamizul pun maklum, isu lantikan vendor farmasi. Lagi panas. Menaya dululah. Balah minum pula. Mungkin bos boleh komen dengan saya ni. Sebab macam yelah, macam hari tu macam dia tak menjawab. Mungkin bos rasa tu mungkin tertakluk dengan skrip. Yang ni tak ada. Yang skrip je yang ada. Yang ni kalau nak membalun boleh lah. Nak balun boleh. Saya biar je sebab dia boss level. Bos tolong komen. Betul. Saya mula-mula tu masa buat so-called press conference. Press conference tu lah, komen untuk jawab balik isu tu. Mula-mula saya dapatlah ramai lah orang tag, bagus, alhamdulillah, baguslah kan, komen-komen macam ni kita perlukan pencerahan. Tiba lepas dapat komen-komen pada netizen tu, orang hantar balik kat saya, ya Allah, teruknya kau kena kecam. Saya cakap kan, rasa menyesal lah pula. Saya cakap, diorang tanya saya, menyesal ke tak buat tu kan? Tadi diorang dah cakap tahniah. Lepas tu bila diorang tengok komen-komen macam tu, diorang tanya saya balik kan. So bos sekejap je. Orang rumah tak kecam ke? Tu aku nak tanya tu. Alhamdulillah, rumah saya dia memahami lah. Dia kata dia of course lah, sama macam kawan-kawan saya yang lain. Saya cakap dia beritahu jihad zakat ni memang macam ni. Cakap expect lah benda-benda jangan expect benda yang cantik, yang colourful saja. Ada benda-benda yang kelap pun akan datang kan. Tapi inilah orang kata asam garam dia lah kan. Jadi untuk menjawab semula untuk bagi lebih pencerahan sedikit tambahan lah. Memang kita tak bagi sebenarnya detail information. Kita pun tahu kadang-kadang orang akan salah gunakan lagi information yang kita bagi. Tapi to be honest, saya cakap kami masih lagi dengan kepercayaan kami bahawa kepentingan asnaf tu didahulukan. Nombor satu. Yang pentingnya apa yang kita buat adalah satu, berdasarkan keperluan asnaf. Kedua, berdasarkan kemudahan asnaf kan. Bukan kita niat saja nak pilih kasih ke, nak kata farmasi bukan Islamik ke kan. Tak ada macam tu konsep itu. Syarat dia macam mana syarat dia? Syarat dia susah ke? Ada tak orang pun kata itu minta ini minta tak habis-habis bagi dekat non-Muslim. Yang kaya dia orang, lepas tu dia bukannya bayar zakat. Habis baik kami bayar zakat ke tempat lain. Betul. Syarat dia to be honest lah memang bukanlah kita menyusahkan syarat dia. Sebenarnya syarat-syarat tu memang kita pun run through dengan KKM lah, apalah semua kan. Ada due diligence proses yang kita buat yang memerlukan diorang ni, farmasi-farmasi ni yang ingin berdaftar dengan Lembaga Zakat Selangor untuk comply dengan requirement yang kita setkan dalam due diligence, which part of kita punya procurement punya proses lah. Kan bila kita nak melantik, kita mesti tahu dia ada
capabilities dia, dia boleh serve asnaf dengan stock management dia, dengan dia punya kewangan dia, dengan lokasi dia, apa semua. Memang kita ada satu proses yang kita kata memang ketat lah. Sebab apa? Sebab kita tak nak dimanipulasi oleh farmasi-farmasi ni. Sebab kita nak make sure asnaf dapat servis yang terbaik. Oh, ada yang manipulasi? Ada, memang ada kes. Sebab tu saya beritahu dalam saya punya interview tu, tahun ni adalah tahun yang pertama, tahun 2023 adalah tahun yang pertama kita di mana kita tukar sedikit approach. Kita panelkan farmasi-farmasi ni. Mana bila dia nak masuk dalam panel, dia kena submit dokumen lah, apalah semua. Kita tak ada nak buat open concept macam dulu, asnaf boleh pergi mana-mana. Itu kadang-kadang ada berlaku penipuan sedikit, ada tidak ketulusan berlaku apa sekarang. Jadi bila dia panel, the good thing about panel ni, first, satu, dia punya entry point tu, kita dah ada satu proses yang very strict, yang memastikan due diligence tu complete. Yang kedua, kita buat review setiap tahun. Pas ni review apa? Review farmasi? Farmasi tu. Kita akan access, kita akan buat lawatan, kita akan tengok feedback, kita akan tengok ada tak indication fraud ke atau ketidaktelusan ke apa. Kita akan tengok tu supaya kita boleh tahu sama ada kita boleh renew kontrak dia atau tak. Betul. Kan? Jadi bila ada proses macam tu, ketelusan tu akan ada kat situ. Jadi diorang ni being access and diorang tahu cakap kalau dia tak comply dengan certain requirement, dia akan keluar daripada panel kita. Jadi ada proses penilaian dekat situ. Jadi bila ada penilaian tu, kita tahulah standard dia akan jadi lebih tinggi. Kan? Dan saya juga nak memaklumkan sedikit information lah. Ceritakan farmasi Islamik ni tidak diberi kelebihan apa semua. Saya just nak maklumkan 99% daripada data yang saya dapat, 99% panel Islamik yang berdaftar dengan KKM semua adalah berada di dalam panel kita. Alhamdulillah. 99%. Kalau tak cukup banyak lagi tak tahulah tu. Mana hampir 100% yang panel berdaftar tu juga berdaftar dengan kita. Mana dia qualify dengan kita juga. Jadi kalau kita cakap kita tak memberi peluang kepada panel Islamik, kita memberi peluang yang sama. Tapi of course dia kena tingkatkan service level dia, dia kena tingkatkan quality services dia kena tingkatkan, kalau boleh dia boleh ada lagi banyak cawangan supaya boleh dekat lagi dengan asnaf, lokasi-lokasi yang strategik di mana tumpuan-tumpuan asnaf kan. Jadi itulah tujuan kita. So kita ni macam kita run business macam corporate. Betul. Teman nak tambah sikit je Cik. Hukum ni apa hukum? Baru nak kabur ni. Teman tanya. Dia jawab teman nak kabur hukum lah. Teman dah kabur tadi lah. Kita di Lembaga Zakat Selangor ni, every step, setiap langkah yang kita nak lakukan mesti dalam kawalan fatwa dan juga keputusan-keputusan syariah. Maka apabila pihak agihan ni nak buat benda tu, idaklah dia memain, orang Indonesia kata sembrono, main ranggah aja penyudahnya udah terantuk ke dinding baru nak betul belakang tanya apa hukum tidak. Jadi bila mana udah ada keputusan syariah mengharuskan baru boleh buat. Sebenarnya kalau orang tanya apa hukum kita membeli barang, melantik apa namanya farmasi non-Muslim, sama lah hukumnya. Apa hukum kita beli barang di kedai non-Muslim? Sama saja. Sama konsep dia. Dan kalau kita tengok Nabi sendiri kata ni zakat. Jadi zakat tu dia nampak dalam Islam tu tak cantik. Kalau orang tu dia perlukan satu jenis alat. Udah pergi 99% farmasi Muslim tak ada. Yang ada non-Muslim. Takkan nak dibiar juga itu meninggal maka sebab itu kita kata tadi bila Cik Fazil sebut 99%
syarikat farmasi Muslim yang berdaftar dengan KKM udah kita masukkan sebagai panel. Dok berbangkitlah lagi kita mengabaikan orang Islam ni. Dari segi aulawiyat dah ada dekat situ. Cuma kita tidak bersikap zalim. Pertama, kita tidak bersifat zalim dengan mengekang hak asnaf ni semata-mata kita tak nak pergi kepada farmasi non-Muslim. Betul, kita bersifat adil kepada peniaga Islam, tapi kita tidak boleh bersifat zalim kepada asnaf yang memerlukan. Yang keduanya, teman nak kabur pada Cik Fazil. Pasal teman pun pernah dengar cerita ni. Dulu kita melantik ni cerita lama lah, sekitar 20 tahun jagung yang sudah. Jagung. Jadi masa tu kita melantik, janganlah mikir orang itu. Budak. Tadi Cik Fazil kata setahun jagung. Kita raikan jagung tu. Kita raikan dia dah. Jadi cakap jagung kita raikan. Jadi waktu tu jadi waktu tu kita melantik panel pembekal basikal ni orang bukan Islam. Kejadian ni berlaku di Kelang. Jadi oleh kerana masa tu lembaga zakat Selangor pun baru nak bertatih 20 tahun sudah, mana sekitar masa tu umur kita baru awal lagi kan. Jadi kita tak banyak pengalaman. Kita lantik syarikat non-Muslim ni membekalkan basikal pada anak-anak asnaf. Rupa-rupanya dalam kita tak sangka Cik Fazil, tokey syarikat Cina ni datang ke pejabat zakat, bawa duit kalau tak salah 20,000 nak bayar zakat. Pegawai kita pula orang Perak kata udah tekan je. Tahu tekan je? Tersontut. Tersontut ni kalau bahasa terkunjat apa itulah. Mikirlah saya jawapannya tak. Tak pernah dapat ni orang bukan Islam datang nak bayar zakat. Banyak pula tu 20,000 kalau RM2 tak 20,000 kan. Jadi kita pun tanya, pegawai kita tanya kepada orang Cina yang bukan Islam ni, kata ngapa kamu nak bayar zakat? Dia kata saya sangat suka dengan zakat dan ini sebagai tanda terima kasih saya. Sebenarnya orang tak nampak. Bila kita bermuamalah dengan non-Muslim, kita bawa akhlak Islam kita dari segi apa yang Cik Faiz sebut, amanahnya, integritinya, credibility-nya, accountability-nya dan TT yang lain itulah. Maka banyak benar orang bukan Islam ni dia ada rasa ketertarikan kepada Islam, dan itu menjadi metode dakwah kita kepada mereka. Jadi kita kena kembang luarkan dalam konteks mana orang Islam tak mampu nak bekalkan, apa salahnya pergi, dan dengan itu kita boleh membuka ruang dakwah baru kepada dia. Bila isu ni orang pun duduk tanya saya, dia kata macam ni kami agih sendirilah macam tu kan. Dah bagi dekat non-Muslim, jadi macam Ustaz punya komen tu boleh ke, okey kalau nak agih sendiri? Okey, katalah orang tu sakit, jumpa dia, dia kata saya sakit, ni zakat Selangor ni tak nak bagi saya bantuan yang seperti mana saya mahukan. Apa yang kamu perlukan? Disebutlah sejenis ubat tu. Ubat tu nak cari kat mana? Farmasi. Dia pergilah semua farmasi Islam tak ada. Atau apa mana? Kena juga pergi pada farmasi bukan Islam. Jadi tak kira siapa ngagih, lembaga zakat Selangor ke ngagih atau dia buat sendiri pun ada sampai ketikanya terpaksa juga pergi kepada orang bukan Islam. Hari ni nak tanya pada Cik Azhan lah, orang pergi umrah, pergi haji ke Mekah, naik kapal terbang ke, naik kapal laut ke, naik perahu ke, naik rakit, sudah rasa nak balik. Semua tu saya teringat saya pernah tengok cerita. Kalau Cik Fazil ingat di Indonesia dia ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengasas Muhammadiyah ya. Jadi ketika dia balik, dia ni cara dakwah dia sangat unik. Dia pakai baju kut macam ni lah. Kemudian dia main biola. Masa tu jadi isu sebab di tanah Jawa itu adalah satu benda yang dia kata kafir. Biola itu kafir. Jadi dia ni dianggap kiai kafir. Masa sampai orang itu sekali orang kecam dia. Maknanya kita ni bukan kita, orang dulu pun dah kena kecam. Yalah, betul. Jadi datanglah satu kiai dari jauh naik kereta api berjam-jam sampai di rumah dia semata-mata nak berhujah dengan dia. Kamu ni menggunakan metod orang-orang bukan Islam untuk berdakwah. Biasa dia betulkan kiblat, dia pakai kompas daripada orang bukan Islam. Kafir dia kata. Jadi Kiai Haji Dahlan tanya, kamu datang dari mana? Aku datang dari satu tempat. Kamu datang naik apa ke sini? Aku naik kereta api. Kamu sama dengan aku, kafir juga. Kereta api itu bukan Islam yang buat. Kalau kamu kata aku gunakan
kompas yang bukan orang Islam buat, aku kafir. Aku guna biola, bukan Islam, aku kafir. Kamu naik kata sama. Betul. Jadi kita ni jangan mengecilkan skop pandangan. Islam tidak bersifat seperti itu. Islam ni diharuskanlah, maknanya diharuskan hukumnya selagi mana dalam batas-batas syarak. Ada aulawiyatnya. Seperti mana Encik Fazil sebut, keutamaan kita masih kepada farmasi Islam. Tapi bila dah tak ada dan ketika itu ada keperluan yang lain untuk kita pergi kepada farmasi bukan Islam, barulah ada jalan keluarnya. Betul. Contoh bila kata orang kecam kan, bos nak ambil tindakan ke, nak buat report ke, orang sekarang kan saman. Betul kan, saman situ, saman sini. Bos kalau bos muda ni ada ke pandangan apa? Okey, memang kita tengah melihat lah. Melihat orang kata kemungkinan lah. Ya. Sebab ada certain benda tu mungkin melebihi dari apa yang kita boleh tolerate lah. Kan? Jadi kalau ada keadaan macam tu, kita tak teragak-agak untuk mengambil tindakan juga. Sebab apa, kita tak nak benda tu jadi sesuatu yang orang kata diambil mudah. Dia ambil mudah oleh masyarakat. Kan? Menjadi kudis. Menjadi satu viral, cancer, kan? Jadi kalau kita ada mendapati keadaan-keadaan yang sebegitu yang memberikan impak yang sangat besar kepada reputasi, mungkin kita akan ambil tindakan yang lebih ekstrim, mungkin pergi kepada tindakan undang-undang apa semua. Tapi of course kadang-kadang banyak pertimbangan lah untuk pergi kepada level-level yang macam tu lah. Kalau boleh kita memang tak nak pergi ke situ. Tapi kita kena ingat sebab satu yang besar sekali adalah kita membawa nama agama kita, Islam ni semua kan. Yang kedua, kita membawa nama majlis agama tu pula, Mahanja Agama Islam Selangor. Yang ketiga, kita membawa nama Duli Yang Mulia Sultan Selangor juga. Sebab kita ni institusi yang mereport directly kepada Sultan. Jadi ini adalah image juga kepada istana. So kita sangat berhati-hati dan kita melihat setiap kemungkinan. Kalau ada keperluan, kita akan buat. Tapi buat masa sekarang ni of course masih lagi dalam perbincangan. Tapi sudah ada dah nampak macam kita perlu ada satu keperluan, mana kita kena tengok dari segi legal implication pula. Kalau tindakan tu perlulah. Kalau boleh janganlah kita nak pergi ke arah tu. Kadang-kadang yang komen-komen pun sama-sama Muslim kita juga, kan? Kalau boleh kita tak nak pergi ke arah tu. Tapi kalau kita rasa benda tu terlampau berat sangat, sampai kan kita rasa impak yang sangat besar kepada reputasi institusi zakat macam Lembaga Zakat Selangor ni, kemungkinan kita akan pergi ke arah tu jugalah. Dia sebenar Cik Fazil ni, Ustaz Azhar kan, kadang orang yang duk komen je khojanya. Tengok zakat Selangor, tengok komen je. Kalau yang positif tak apa, dia cari yang negatif, dia tak sedar sepatah perkataan yang keluar daripada mulut dia menyebabkan ada seorang je pembayar zakat tak jadi bayar zakat kepada Lembaga Zakat Selangor, dan kesan dia adalah kepada asnaf yang di bawah tanggungan Zakat Selangor. Jawablah di akhirat kelak. Itu hati-hati loh Rafiq. Betul. Saya setuju. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Itu ingat apa Allah sebut kan. Dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan atas dunia. Tangan ni esok wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi kepada mereka. Berapa banyak bantuan yang kita salurkan? Kita ada berapa ratus kod bantuan ke? Berapa banyak yang kita salur? Kalau alhamdulillah juga. Sebenarnya saya pun nak cerita dari segi agihan sebenarnya kan. Tahun lepas kita nampak satu keadaan ekonomi yang sangat merisaukan lah, ya. In fact kalau kita tengok KDNK yang baru di announce yang baru-baru ni, kita grow 3.3% saja kan. So jauh daripada orang kata prediction daripada ahli-ahli ekonomi sebelum tu lah, 3.8, 4.5. Sebenarnya ekonomi kita menguncup kan. Jadi because of that, kita pun tahu kesusahan lagi besar lagi. Ramai lagi orang yang memerlukan bantuan apa semua. Dan alhamdulillah tahun lepas kita mengagih lebih daripada kita mengutip. Setelah bertahun-tahun
kita tak nampak benda ni berlaku di mana every year kita mengutip lebih daripada agihan. Tapi tahun ni alhamdulillah, tahun lepas lah 2023 kita mengagih lebih, di mana kita mengagih 1.15 bilion. Kita kutip 1.119, mana 1.112 lah kan sebenarnya kan. Tapi kita mengagih dalam 1.15 bilion, which is lebih dalam 30 juta lebih. Kan? So ini sebenarnya bukanlah kita kata macam mana dapat duit lebih ni kan. Sebenarnya tahun-tahun yang sebelum ni kita terkurang agih sikit berbanding dengan kutipan, sebab dia ada time period 6 bulan, kadang-kadang ada lah time yang dia cross ke New Year kan, macam kita kutip bulan 12, bulan 1 baru kita boleh agih kan. Dia kita bawa ke depan, dan tahun ni kita dah macam clean balik lah semua yang lebihan kutipan tu kita bagi kat tahun ni. Dan kena juga dengan keadaan ekonomi yang semakin kritikal ni, ialah dengan ringgit lah, dengan keadaan pendapatan lah semua, pendapatan rakyat yang mengkurang, dan keadaan nisab yang naik, kadar hadul kifayah pun naik semua kan. Jadi kita nampak keperluan yang lebih dan kita mengagih lebih sebenarnya. So alhamdulillah saya rasa banyak bantuan yang telah sampai kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Dan kalau nak tengok tambahan asnaf tahun lepas pun lebih banyak. Mana ini pun tahun yang pertama kita tengok 12,000 lebih. Kalau Ustaz Mizul cakap kalau 4,000 lebih boleh jadi 5,000. Besar sikit. So saya nak sebut dekat 13,000 lah. Pertambahan asnaf baru. Pertambahan asnaf baru tahun lepas. Bukan orang ya, keluarga. 16,000 13,000 asnaf baru. Keluarga asnaf baru yang kita masukkan. Kita daftarkan sebagai asnaf. Jadi keperluan tu semakin meningkat. Sebab kita tengok tahun-tahun biasa kita dapat peningkatan 5,000, 4,000 kan. Tiba-tiba tahun lepas kita buat gerak kerja yang lebih agresif, di mana skuad jejak kemiskinan kita hampir setiap bulan. Saya rasa Ustaz Mizul pun tahu, Ustaz Azhar pun tahu kan. Hampir setiap masjid kita bagi satu bulan 10 ke 15 skuad jejak kemiskinan kita berlaku di masjid-masjid seluruh Selangor ni kan. Menyebabkan kita dapat lagi ramai keluarga asnaf yang didaftar, dibanci dan didaftarkan sebagai asnaf. Kalau senanglah kita nak agih, tapi orang kata nak minta zakat susah lah pula. Ini soalan yang agak regular. Itu yang komen bos apa? Saya pun memang betul lah, hampir tiap hari saya dengar komen yang sama. Tapi dia tak banyak, tapi dia ada. Betul. Orang kata kita tak ramai tapi kita ada. Kutip senang ya, nak agih payah ya. Ya betul. Lepas tu nak minta tu susah. Betul. Tak, kita kena faham. Sebab zakat ni satu amanah. Duit pembayar ni Muzaki bayar kita dengan harapan kita bagi kepada orang yang betul-betul layak. Jadi kita tak nak ada keadaan di mana kita memberi kepada orang yang tak layak, yang kita tak banci dan tak tengok, tak selidik sebetulnya bahawa dia orang betul-betul layak. Jadi kadang-kadang ada keadaan di mana orang menipu, ada ketulusan, ada dia fraudkan dokumen dia. Dan ada yang layak tapi kadang-kadang dokumen dia tak cukup pula. Jadi kita kena ikut proses di mana kita dah setkan satu standard, mana kita nak memastikan ketelusan dari segi proses kita tu. Mana kita tak boleh simply nak langgar proses kita semata-mata kita cakap dia komplain sebab susah sangat proses kita. Kita adalah certain part yang kita boleh fleksibel, tapi ada certain part lagi kita kena ikut SOP kita. Kalau kita tak ikut SOP, kita dah bukan jadi institusi dah. Kita boleh mengagih sendiri, bagi je siapa-siapa kita nak bagi kan. Jadi proses-proses ni lah yang kadang-kadang mungkin orang cakap susah, tapi sebenarnya kita kena make sure standard is there. Mana kita compliant dengan SOP kita. Dia gini, kadang-kadang orang compare institusi zakat ni dengan NGO. Betul. Dia tak faham NGO tu duit sedekah, duit orang bagi, macam-macam sumber. Tetapi bila kita mari ke zakat tu, duit zakat. Duit zakat ni sebenarnya kalau orang tanya kita, Cik Fazil kan, Mika ni banyak benar SOP. Buanglah SOP. Betul? Kalau kita buang semua SOP tu, tetap ada SOP yang tetap kita tak boleh buang. Iaitu Nabi sebut di dalam hadis sahih Muslim, Kubasah
Qubaisah bin Muharrir Al-Hilali. Sahabat Nabi ni pernah dialog dengan Nabi. Nabi kata, wahai Qubaisah, dia kata datang seorang lelaki mengadu kepada kamu, dia tu miskin. Sebelum kamu rilis zakat pada dia, siasat dululah latar belakang dia. Betul. Habis tu kita nak buang ke mana hadis Nabi ni? Betul. Inilah induk kepada SOP zakat, iaitu perlunya ada siasatan. Jadi sebab tu pada orang yang tak faham ni kadang dia menyamakan kita dengan NGO, NGI. Lagi satu saya pernah jawab opini, mungkin lepas ni Cik Fazil boleh guna jawapan ni kepada orang yang bertanya. Saya tanya kepada orang yang bertanya tu, Mika ada anak tak? Dia kata ada lah Ustaz. Katalah anak Mika umur 16 tahun. Kejap lagi kita balik ke rumah, masuk rumah, tak ada duduk, anak dah serbu daripada atas. Ayah minta RM200. Apakah soalan pertama yang keluar daripada mulut kita sebagai ayah? Nak buat apa kan? Nak buat apa? Itulah siasatan. Yelah, itulah pun siasatan kan. Kita pun tanya, kamu nak buat apa? Anak pun jawab, ayah bagi sudah lah. Adakah kita akan terus bagi? Tak. Kita akan tanya, ayah boleh bagi, tapi kena justifikasi kamu nak buat apa. Kan? Itulah siasatan. Dan anak pun cakap, cikgu minta lah ya. Takkan kakak nak minta saja-saja. Adakah terus kita bagi duit ke dia? Tidak. Belum lagi. Kalau betul cikgu minta, mana dia surat? Siasatan. Bukti, dokumen. Anak pun naik ke atas, turun balik, surah surat dekat kita. Kita pun baca, oh dermaton untuk membina itu, membina ini. Daripada kepala surat sampai tanda tangan di bawah, tak ada pun RM200. Kan? Kita pun cakap dekat anak kita, tak ada pun RM200. Lepas tu kau minta RM200 nak buat apa? Anak kita pun baru buka rahsia, 100 untuk sekolah, 100 untuk saya. Sebenarnya kita nak khabar, kalau kita bagi duit kita pada anak kita tadi, tidak menjadi satu dosa pun kepada kita. Sejak bila bagi duit pada anak tu berdosa? Tidak ada hukumnya. Tetapi kita tetap siasat walaupun itu anak kita. Bagaimana pula Ustaz Zahan, kita duduk di kaunter, yang datang tu entah siapa-siapa. Kita tak kenal pun dia, dan dia pun tak kenal kita. Dia duduk depan kita, terus minta, Ustaz nak minta bantuan RM500 Ibn Sabil. Adakah wajar kita bertanya nak buat apa ataupun tidak? Kalau anak kita pun kita tanya, apatah lagi orang yang kita tak kenal, lagi kita kena tanya. Tapi orang tetap tak faham, dia kata apa? Bagi sudah lah. Right. Ni kita ni lah nasihat yang terakhir kepada yang netizen yang menyebarkan video lepas tu. Apa nasihat bos pada diorang? Saya sukalah saya nak quote balik lah. Saya rasa Ustaz Mizul pun selalu sebut pasal ni, bertabayun tu. Perkataan dia tu bukan tibayun bukan tibayun, tabayun. Saya suka perkataan tu. Jadi dalam apa keadaan kita sekalipun, bila kita nak membuat komen ke apa, fikirlah macam mana impact dia, kan? Macam mana perception dia, macam mana benda tu boleh menjejaskan first sekali agama kita sendiri, kan? Yang kedua adalah rukun yang kita bawa dekat zakat ni, rukun berzakat ni, kan? Rukun Islam yang kita bawa tu. Yang ketiganya dari segi, macam saya cakap lah, tak ada kutipan, tak ada agihan. Tak ada agihan, tak ada kutipan, kan? Jadi kalau tak ada, kalau benar-benar, kalau orang ada persepsi yang negatif, kita menyebarkan lagi. Sebab pada saya, satu dosa jadi negatif tu dah jadi satu dosa. Tapi menyebarkan negatif tu, buatkan orang lain pun jadi negatif tu, itu lagi besar dosa dia. Kan? Ini orang kata ni lah kanser paling besar sekali. Jadi kat situ saya rasa saya mengharaplah netizen melihat dari sudut-sudut yang lebih baik, lebih positif, dan juga mendapatkan fakta-fakta yang betul pasal lembaga zakat ni. Kalau tak sure, tanya, kan? Kalau sesat jalan, tanyalah, kan? Jangan terus sesatkan diri sendiri. Dan jangan ambil bila orang cakap benda negatif, kita terima sebagai negatif. Itulah saya mohonlah, semoga masyarakat ada kesedaran yang lebih besar tentang yang tahu, yang cakap kita ni dekat zakat ni adalah satu jihad. Dan jihad ni bukan setakat kita di warga zakat saja, dekat luar pun semua kita kena upholdkan rukun Islam ni. So saya harap benda itulah lebih positif, lebih baik masa depan. Ustaz, untuk yang terakhir, nasihat Ustaz pada orang yang masih belum mengeluarkan zakat, supaya apa nasihat Ustaz? Orang tak nak keluar zakat ni dia ada dua. Satu kerana jahil, satu kerana dia culas
Orang yang jahil mudah aja belajar lah, tanya pada orang yang tahu supaya faham tentang zakat dan bayar. Bagi orang yang dah tahu tapi tak nak bayar juga pasal keculasan, mudah aja. Dalam Al-Quran tu banyak berbenar cerita, antaranya cerita Qarun tu cerita orang kaya zaman Nabi Musa yang culah mengeluarkan zakat. Last sekali Allah hukum dia dengan dibenamkan dalam perut bumi. Sampai sekarang orang sebut Qarun dan orang terbayang ialah ikon yang sangat negatif, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jadi orang kaya seperti mana sahabat Nabi, Abu Bakar, Uthman dan sebagainya, yang nama mereka terpahat di pintu syurga. Sampai Abu Bakar, hadis sahih Bukhari, Nabi kata, wahai Abu Bakar, kamu boleh masuk syurga dari pintu mana pun yang kamu suka. Kita nak buat pintu, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi untuk akhirnya kita dah dapat semua penjelasan. Apa yang tanggungjawab kita adalah kita perlu semak sebelum sebar. Betul. Dan dapatkanlah info-info daripada portal rasmi Lembaga Zakat Selangor. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.